الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ala wa ba'. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya mu'allima Daud 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar muslimin muslimat sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sihat sejahtera, dalam keadaan iman kita mantap insya-Allah. Kita sentiasa berusaha untuk menambahkan iman dan menambahkan ketakwaan kita. Di samping itu, kita juga berusaha untuk menambahkan ilmu. Kerana dua perkara yang kita ni dikira selamat bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali, bila iman kita kuat. Yang kedua, bila ilmu kita mantap. Kena ada dua-dua sekali. Iman kita, kekuatan ilmu, dan kita amalkan dia. Barulah kita akan selamat bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Pada pagi ini kita akan sambung pengajian kita dalam pesan-pesan sabar. Kali ini berkenaan dengan sabar daripada mengejar pangkat dunia. Pada muka surat 177. Sebagaimana biasa kita akan mulai dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Wan Abi Yahya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansar qala ya Rasulullah ألا تستعملني كما استعملت فلانا فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. Daripada Abu Yahya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu bahawa ada seorang daripada kalangan Ansar, yakni penduduk asal Madinah, berkata, wahai Rasulullah, mengapa tidak melantik saya sebagaimana dilantiknya si fulan? Sabda baginda SAW, kalian akan bertemu selepas aku wafat kelak orang yang bersifat athara, iaitu mementingkan diri apabila ada jawatan. Maka bersabarlah kalian sehingga kalian bertemu denganku di kolam Kautsar pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, kita pergi kepada intisari hadis. Ada seorang sahabat daripada kalangan Ansar, iaitu penduduk Madinah yang masuk Islam dengan Nabi Muhammad SAW, yang membantu dan menolong baginda serta menolong para sahabat yang berhijrah. Mereka ini dinamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Ansar, iaitu penolong agama dan umat. Mendapat redha dan rahmat yang sangat mulia serta mendapat berkat daripada doa baginda SAW. Itu sahabat-sahabat Nabi dikenali sebagai golongan Muhajirin juga Ansar. Muhajirin, sahabat-sahabat yang datang daripada Mekah, berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kita panggil dia Muhajirin. Muhajirin itu hijrah lah. Yang kedua, Al-Ansar. Al-Ansar ni penduduk Madinah. Ansar Nasara ni dibantu, tolong. Jadi mereka dikenali Ansar sebab mereka menolong, membantu golongan Muhajirin tadi. Jadi dua-dua itu golongan yang hebat lah. Semua dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Kisah ini berkenaan dengan ada seorang di kalangan Ansar yang bertanya Nabi pasal pangkat, pasal darjat. Dia minta supaya Nabi bagi dia pangkat sebagaimana Nabi pernah bagi pada orang lain pangkat. Jawatan, dia nak. Apa jawab Nabi itu? Jadi seorang sahabat Nabi Muhammad SAW daripada golongan Ansar dia berkata, ya Rasulullah, ala tasta'miluni kama ista'malta fulanan? Wahai Rasulullah, kenapa tidak melantik saya sebagaimana dilantiknya si fulan? Kenapa saya tidak terpilih? Tak nampak ke kehebatan saya ni? Tak nampak ke jasa saya ni? Dan begitu beginilah, dia ungkit diri sendiri ni kan.
Macam kita biasalah begitu. Kenapa saya tak terpilih? Kenapa saya tidak dilantik? Boleh ke kita berkeadaan sedemikian rupa ni? Dia ada hadisnya. Ada perbahasan berkenaan dengan perkara ini. Beliau melihat baginda SAW melantik sebahagian orang menjadi penghulu, manakala ada sebahagian lain pula sebagai panglima, hakim, mengumpul zakat dan mengumpul jizyah. Di samping itu terdapat juga mereka yang bukan Islam ditugaskan untuk menjadi penghantar surat dan pemimpin daerah. Jadi rakan-rakan yang lain ada jawatan. Dapat jawatan itu, dapat jawatan ini. Orang tu pergi ke sana, orang ni pergi ke sini. Non-Muslim sendiri pun ada tugas dia dilantik. Jadi tidak mengapa melantik non-Muslim untuk melakukan tugas dalam negara Muslim, dalam negara Islam. Boleh saja. Tak boleh kita pertikaikan sebab mereka hidup bersama dengan kita. Ni dipanggil kafir zimmi. Kafir ada banyak kategori. Kafir harbi, kafir zimmi. Secara umumnya. Kafir harbi ni yang kita berperang dengan dia, yang musuhi kita. Macam Yahudi ni, dia musuhi kita. Kita gelar mereka kafir harbi. Sebab mereka musuhi kita. Jadi non-Muslim yang bersama dengan kita panggil kafir zimmi. Berdosa kita menyakiti mereka, kita kena hidup bersama dengan mereka, tolong-menolong antara satu sama lain, dan mereka berhak mendapat jawatan juga. Dan mereka kena menjaga negara ini, menjaga keamanannya sama-sama dengan kita, sama-sama bertanggungjawab. Tak negara yang bertuah ini tidak boleh menjadi pembelot ataupun cuba memusnahkan negara, sama-sama bertanggungjawab. Bila kita hidup bersama dalam sebuah negara. Jadi pemuda tadi, bila kawan-kawan lain mendapat pangkat sekian-sekian, dapat jawatan sekian-sekian, tu dia tanya, kenapa dia tak dapat? Sahabat daripada kalangan Ansar merasakan bahawa keakraban dirinya dengan Rasulullah SAW membolehkan baginda mendengar permintaannya. Namun sebaliknya, baginda Rasulullah SAW tidak melantiknya dengan sebarang jawatan. Jadi dengan harapan dengan dia di golongan Ansar, ada kedudukan lah sikit sebanyaknya. Tanya, kenapa dia tak dapat? Dengan apa jawapan Nabi ni? Mungkin Nabi Muhammad SAW tidak melantiknya kerana merasakan beliau tidak layak dan tidak mempunyai kemampuan. Mereka yang mempunyai kemampuan pasti akan dilantik oleh baginda SAW. Adapun bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan tidak akan dilantik. Oleh kerana Nabi Muhammad SAW tidak melantiknya, maka sahabat itu pun meminta pelantikan daripada baginda SAW. Atau Rasulullah SAW mahu beliau sentiasa ada bersamanya tanpa apa-apa jawatan. Jadi, sudah tentulah apa yang dibuat oleh Nabi dan kita cuba ikut begitu. Nabi, dia bukan lantik seseorang itu saja-saja ikut kehendak dia, ikut suka dia, tanpa sebab apa-apa. Sudah tentulah Nabi seorang yang cerdik, seorang yang ada wahyu lagi. Dapat wahyu, dapat pedoman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu apa yang dia buat itu berpedoman, ada guide dia. Dia dilantik seorang itu yang layak dengan kedudukan dia itu. Ada kebolehannya. Dia sudah tentulah pemuda ini, orang ini yang tidak dipilih oleh Nabi sebab boleh jadi antaranya dia tidak layak. Ataupun orang lain lebih layak daripada dia. Kalau dia layak pun ada orang lebih layak daripada dia. Ataupun ada sebab-sebab yang lain. Atau kerana sebab dia meminta itu. Nanti ada juga nanti. Meminta pun tidak boleh, tidak dibenarkan. Siapa yang minta tak diberi. Tidak diberi jawatan itu. Atau boleh jadikan juga Nabi nak bersama dengan dia. Itu kemungkinan juga. Itu sebagai motivasi lah. Kalau Nabi nak bersama dengan dia. Kerana ada kelebihan tertentu. Sebagai penasihat atau sebagai apa. Sebagai teman. Biasanya orang-orang yang minta jawatan ini akan dimarahi oleh baginda SAW sebagaimana sabdanya. Inna wallahi la luwalli ala hadal amal ahadan sa'alahu. Wala ahadan harasa alaihi. Sesungguhnya demi Allah, kami tidak akan memberikan jawatan pemimpin kepada seseorang yang meminta-minta atau yang terlalu berkeinginan memegangnya. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini jelas. Jelas mengatakan sesiapa yang meminta-minta
nak jawatan, duk lobby nak jawatan dia yang paling tidak layak. Tengok, itu dia punya akhlak kita. Akhlak kita dalam Islam, dalam gerakan Islam, kita tidak boleh meminta-minta jawatan. Siapa pun dia. Melobi-lobi untuk mendapat jawatan. Tapi apabila kita diberi jawatan, kita lah yang akan melaksanakan tugas itu. Sebab kita tahu beratnya tanggungjawab. Atas dasar itulah Sayyidina Abu Bakar, cuba tengok macam mana pelantikan dia. Dia tidak mahu. Dia sebut nama orang lain. Dia sebut nama Umar. Tapi Umar kata, ni macam mana sebut nama dia Abu Bakar ada? Jadi Abu Bakar yang layaknya. Tapi bila dia dipilih, tengok apa masa khutbah dia kata, adakah aku nak, dia kata, innama wallitu alaikum walastu bi khairikum, dia kata. Aku ni dipilih, aku ni dilantik. Bukan aku nak pun, dah aku bukan sebaik-baik kamu pun. Tengok, rendah diri, dia tak nak sebenarnya. Dia tahu berat. Jadi hadis ini menjadi dalil bagi sebahagian ulama yang mengatakan haram sama sekali. Haram sama sekali meminta-minta jawatan. Cuma secara tafsirnya, ahli ulama ada 3 kategori dalam menetapkan hukum memohon jawatan ini. Ada sebagian ulama mengatakan haram berdasarkan dalil yang sama dengan kita ini. Dalil tadi, dalil hadis ini. Bermakna itu satu larangan, haram meminta jawatan. Pandangan yang kedua mengatakan harus, boleh. Berdasarkan kisah Nabi Yusuf memohon jawatan dalam Quran. Berdasarkan hadis-hadis yang lain, ada yang kata harus. Ada yang kata harus. Pandangan kedua mengatakan harus. Pandangan ketiga mengatakan tafsil, tengok keadaan. Ataupun makruh. Tidak digalakkan. Tapi kalau ada sebab-sebab tertentu, boleh saja. Dia nak gabungkan antara dua pandangan tadi. Satu mengatakan haram, satu mengatakan harus. Jadi tengah-tengahnya, tafsil, tengok keadaan. Dalam keadaan normal biasa, tak boleh mohon jawatan. Tidak digalakkan sangat-sangat mohon jawatan itu. Melainkan ada sebab-sebab yang tertentu. Tengok keadaannya memang tak ada orang layak dah. Memang berat sangat dah. Tak apalah. Dia menunjukkan diri ketika itu. Dia sangat-sangat bermasalah sangat-sangat. Dan dia kena tahu sungguh bahawa dia tu boleh selesaikan masalah. Jangan perasan Tuhan tahu. Akan jadi haram dosa ni, Allah yang tahu. Tapi itulah, ada 3 pandangan ahli ulama tadi. Satunya haram, yang keduanya harus, yang ketiganya tafsir, tengok keadaan. Jadi ini satu kuis kita pada pagi ni. Siapa boleh jawab macam biasa? Akan ada hadiahnya. Hadiahnya boleh jadi nasi Arab ataupun boleh jadi nasi kerabu, nasi dagang. Kita tidak tahu lagi, tak pasti lagi. Yang penting ada insya-Allah untuk hari esok ataupun tengah hari nanti saya akan buat keputusan lah, tengok ada jawapan ke tidak. Yang penting insya-Allah ada hadiahnya. Ibu saya dan juga Habuan, nasi Arab ataupun nasi kerabu ataupun nasi dagang pagi esok. Jadi sila jawab kat bawah tu, jangan lupa siapa yang paling cepat dan siapa yang paling tepat. Cepat dan tepat kita akan pilih seorang sahaja untuk mendapat hadiah istimewa ini. Sila menjawab, senang sahaja. Baik. Namun begitu, sahabat yang minta jawatan ini ialah orang yang baik, dan baginda SAW tidak memarahinya. Sebaliknya baginda SAW bersabda, innakum satalqauna ba'di asara. Kamu akan bertemu selepas aku wafat dengan asara, iaitu sifat mentingkan diri. Ini lagi Nabi ceritakan lagi bahayanya bila jadi pemimpin. Dan pemimpin itu tidak aman. Pemimpin itu tidak betul menjalankan tugasnya. Bersifat asarah pula, mementingkan diri sendiri. Sebagaimana kita pesan pada minggu yang lalu, siapa yang jadi pemimpin perlu ingat sangat-sangat berkenaan dengan peringatan ini. Jadi pemimpin ni kita dah sebut, dia wakil Tuhan. Bukan wakil rakyat. Ingat itu. Pemimpin adalah wakil Tuhan. Sebab yang memerintah sebenarnya, Allah memerintah, Tuhan yang memerintah sebenarnya. Pemerintah yang agung, pemerintah yang sungguh-sungguhnya. Ia maha berkuasa. Tapi Allah ni Tuhan yang betul ni, Tuhan yang betul-betul Tuhan. Dia tak turun ke muka bumi ni. Dia tak mari sendiri. Dia hantar wakil dia. Wakil dia siapa dia? Nabi wakil dia. Tu wakil Tuhan atas muka bumi sebenarnya Nabi.
Tapi bila Nabi tak ada, Nabi wafat dah, adalah pemimpin-pemimpin lain. Jadi sultan ke raja ke pemerintah ke, itu mereka tu wakil Nabi kan. Itu mana wakil Tuhan lah. Sebab tu kita kata wakil Tuhan. Yang sepatut merintah ni Allah yang sebenar-benarnya. Dia yang maha berkuasa, dia pemerintah yang maha mutlak kan. Tapi dia tak turun ke muka bumi untuk merintah sendiri. Tidak, dia hantar wakil dia Nabi. Itu istilah, asal-asal istilah datang tu. Jadi bila Nabi tak ada, datanglah khalifah dia, pengganti Nabi ni. Sebagai wakil untuk menjaga. Sebab tu kita kata, wakil Tuhan, dia akan melaksanakan tugas-tugas untuk memenuhi kehendak Tuhan. Wakil rakyat, dia akan penuhi kehendak rakyat. Jadi kalau sebenarnya, bila kita dah penuhi kehendak dia akan pergi dengan rakyat sekali. Rakyat akan puas dia sebab kehendak Tuhan kan maha adil. Untuk kesejahteraan semua orang, semua hamba-hamba, termasuklah kat mana-mana pun. Dia akan begitu. Tapi kalau kita pilih kehendak rakyat, belum tentu kehendak Tuhan akan sempurna, belum tentu. Sebab kehendak rakyat ni, kehendak orang ramai ni, banyak yang bercanggah. Banyak yang bercanggah dengan kehendak Allah. Sebab tu kita pilih kehendak Allah dulu. Itu amanah. Itu tanggungjawab. Sebab tu berat. Atas dasar itu, orang yang fahamkan ini, mereka berebut tak nak, bukan berebut nak. Bersyukur kalau tak dapat pemimpin. Bersyukur kalau tak dipilih. Mereka bersyukur. Bukan mana beraya-raya kalau dapat jawatan. Tidak. Dia tahu itu satu benda yang berat. Itu kena ada dalam diri kita sebagai orang yang terlibat dalam gerakan Islam atau terlibat dengan apa-apa jua lah. Kalau kita ni faham perkara ini. Orang yang memahu akan jawatan ini adalah kerana mereka menginginkan harta dan bukan untuk menunaikan amanah. Apabila tiba pada akhir zaman, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada sahabat tersebut. Jadi asarah tadi, tengok, mereka dah lari niat. Mereka berebut nak jawatan kerana boleh jadi kaya. Boleh mengumpulkan harta. Sama ada untuk diri dia ataupun untuk ahli keluarganya, untuk koloni-koloninya. Dan itu sudah salah. Kita memegang jawatan ni bukan kerana nak cari kekayaan. Ini amanah. Faswiru hatta talqawni alal hawd. Maka bersabarlah kalian aku tidak akan memberikan jawatan kepadamu sehingga kita akan bertemu di kolam pada hari kiamat kelak. Ni siapa yang tak dapat, siapa yang diperintahkan oleh orang lain, bersabarlah. Dengan apa yang dah ada itu, bersabarlah. Kita dah pilih yang terbaik, kita dah buat yang terbaik, bersabarlah. Sehingga kita bertemu dengan Nabi nanti di Haud, di Telaga Kausar dia. Mana kita teruskan kehidupan kita. Jangan nak bantah, jangan nak tak puas hati pula. Apa-apa pun tak puas hati dah. Biarkan mereka teruskan dulu melaksanakan tugas masing-masing ni. Bagi masa, bagi peluang kepada mereka. Kita tak dapat, tak apalah. Allah dia tidak zalim. Ada kelebihan kita. Kita ada tugas yang lain, ada kerja lain. Kalau rasa nak sangat, ada tanggungjawab kita. Sabda Rasulullah SAW, Haudi masiratu syahrin ma'uhu abyad minal laban warihu atyab minal mis wa kizanuhu kanujumis sama' man syariba minha fala yazma' abada. Telagaku panjang dan lebarnya 1 bulan perjalanan. Airnya lebih putih daripada susu. Baunya lebih harum daripada kasturi. Cawannya sebanyak bintang di langit. Sesiapa yang minum daripadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Yang ni pasal kelebihan telaga Nabi. Kolam Kausar ni. Telaga Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang dapat minum ni, telaga ni, yang panjang yang lebar 1 bulan perjalanan. Dia punya panjang lebar dia. Airnya lebih putih daripada susu. Baunya lebih harum daripada kasturi. Cawannya, penyebutnya terlalu banyak. Macam bintang-bintang di langit. Siapa minumnya takkan dahaga selama-lamanya. Jadi mudah-mudahan kita ini dapat meminumnya. Dia ada syarat nak minumnya. Jangan main-main. Ada syarat-syarat.
Tak semua, walaupun kita ni Islam, walaupun kita ni mengaku kita umat Nabi, dapat minumnya. Jadi kita kena insya-Allah lah, kita berharap kita dapat minum, tapi ada syarat-syaratnya. Dia bukan semua orang boleh. Ada mesti orang yang ikut syariat ni. Dia mati dalam syariat Nabi, bukan di luar syariat Nabi. Kita kena pastikan kita ni berada dalam syariat Nabi kita dan mati dalam syariat. Apatah lagi kita yang memperjuangkan syariat. Lagi hebatlah. Bukan setakat kita berada dalam syariat, kita orang yang menjaga syariat ini. Yang memperjuangkannya, yang menjaganya. Bagi siapa yang terlibat, alhamdulillah. Siapa yang terlibat. Sebab tu kita diminta menjadi penggerak-penggerak dalam syariat Islam ini. Dapat pahala yang besar. Paling kurang orang ramai, orang Islam, umat Islam biasa, dia mati dalam syariat. Okey, alhamdulillah. Itu yang kita naknya. Yang lebih hebat daripada itu, dia penggeraknya, dia penjaganya, dia pemeliharanya, pejuangnya. Ni pahala besar ni. Sebab tu berita gembira bagi orang yang faham. Dia nak terlibat dalam usaha menjaga syariat Allah, menegakkan syariat Allah. Sehingga boleh mengorbankan nyawa pun. Sebab tu mereka sanggup. Sebab fadilatnya, kelebihan yang amat besar itu. Jadi siapa yang mati di luar syariat Nabi, terkeluar daripada orang yang boleh meminum air telaga Kausar. Jadi rugilah siapa tak dapat minum. Beruntunglah siapa yang dapat minum, kerana tak akan daga lagi. Ini antara kebaikan pertama kita di pada mahsyar. Kebaikan pertama ataupun nikmat pertama yang orang dapat minum air telaga dalam keadaan yang tak tahulah susahnya, terlalu susah, terlalu panasnya, terlalu dahsyatnya azab di situ, seksanya, bergantung kepada amalan masing-masing. Maka hadiah pertamanya, nikmat pertama, dapat meminum air telaga Kausar Nabi kita Muhammad SAW, dan tidak akan berdahaga selama-lamanya. Nabi Muhammad SAW akan menunggu umatnya di kalam itu dan melihat mereka menuju ke sana. Pada ketika itu terdapat segolongan umat baginda SAW yang dihalau oleh malaikat, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda. Tengok, datang ke situ ingatkan umat Nabi, tapi malaikat halau mereka. Na'uzubillah. Macam mana kalau kita termasuk? Kita ingatkan kita dapat minum dah sebab kita ni Islam, kita ni umat Nabi Muhammad SAW, tapi kita dihalau oleh malaikat. Na'uzubillah, kita minta jauh sangat-sangat. Fa'inhum ya'tuna uran muhajjali minal wudu' wa ana faratuhum 'ala al-haud ala la yuzadanna rijalun an haudi kama yuzadu al-ba'in ad-dal unadihim ala halumma fayaqalu innahum qad baddalu ba'dak fa'aqulu suhqan. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan bercahaya kepala dan kaki mereka akibat basuhan wudu. Dan aku telah menunggu, yakni untuk menyambut mereka di telagaku. Ketahuilah beberapa orang akan dihalau daripada telagaku, seperti unta yang tersesat. Lalu aku memanggil mereka, datanglah ke sini. Maka dia katakan kepadaku, mereka telah berubah, yakni iman mereka setelah kewafatanmu. Maka aku berkata, menjauhlah. Riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Ini antara hadis. Golongan yang tidak boleh minum air telaga Kausar, mereka datang dan Nabi panggil mereka. Dan ada cahaya pada mereka ni, bukan tak ada cahaya. Pada wajah mereka, pada kaki mereka, kesan daripada wuduk mereka sembahyang. Ni yang kita takut ni, sembahyang sama, buat amal ibadah sama, tapi kenapa mereka ni tidak layak? Sebab tu kita sentiasa kena beringat agar metodologi yang kita jalani ini, agar panduan yang kita jalani ini betul, tepat sebagaimana yang dikehendaki oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang digariskan oleh alim ulama. Sebab tu panduan kita, pedoman kita alim ulama, mereka tahu yang mana betul, yang mana tidak betul. Jangan kita bila bertanggah kita dengan ulama betul kita. Itu tak betul. Itu cara kaedah apa itu. Mereka lebih tahu bukan Quran dan hadis Nabi. Mereka lebih tahu pasal jalan yang benar. Jadi hari ini bila bercanggah pandangan kita, pandangan alim ulama, tiba-tiba pandangan kita betul. Mana boleh? Dalam bab agama ni mereka lebih tahu. Dalam bab bagi kereta tak apalah, dalam bab bola tak apalah. Kita kata pandangan kita lebih tepat daripada pandangan alim ulama. Dalam bab bola sepak, dalam bab futsal boleh lah.
Sama juga dalam bab ilmu yang lain kan. Dalam bab doktor contohnya. Takkan kita kata pandangan saya lebih baik pada doktor. Macam vaksin. Semua doktor itu setuju. Hanya segelintir. Mari kita yang bukan doktor bukan apa. Mana boleh vaksin ini tidak baik. Vaksin ini menyusahkan kita. Ada vaksin pun mati juga. Ramai orang kata macam tu. Ambil vaksin pun mati juga. Baik tak payah ambil. Kalau ambil vaksin mati. Kalau tak ambil lagilah boleh mati. Tengok sini ada statistiknya. Itu cara kita berfikir, cara kita berpegang dengan situasi macam ni. Doktor lebih tahu pasal vaksin. Mekanik kerja lebih tahu pasal kereta. Jangan kita kata betul kita. Dalam bab agama, alim ulama lebih tahu daripada kita pasal perjalanan yang betul dalam bab agama ini. Dalam bab hukum hakam. Dalam bab pemilihan. Dalam bab masalah. Kemaslahatan. Dalam bab nak pertimbangkan antara maslahat dengan mudarat. Mereka lebih dan Allah iktiraf begitu. Allah sendiri iktiraf mereka lebih takut kan. Lebih takutkan Allah. Sebab mereka tahu halal haram. Mereka tahu betul tak betul. Hak dan batil mereka tahu itu. Jadi sebab tu saya peringat sangat-sangat bila bertemu antara kita dengan alim ulama. Alim ulama yang lebih tepat senang dalam bab agama. Dalam bab akhirat, dalam bab lain tak apa. Jadi bila Nabi panggil, Nabi panggil. Malaikat datang lepas tu Nabi dijelaskan pada Nabi kita Muhammad, mereka itu telah berubah selepas kamu. Mereka qad badalu ba'dak. Mereka telah berubah. Mereka dah lari daripada manhaj. Lepas tu baru Nabi kata fasukon. Maka menjauhilah kamu. Tak payah mari sini pun tak apa. Ya bayangkan, kalau kita termasuk dalam kumpulan ini, ingatkan dapat minum, tiba-tiba dihalau oleh malaikat. Nabi pun tak mengaku dah, tak panggil dah. Pergilah kalau macam tu. Allah musta'an. Nak cari Nabi mana kita? Nak cari siapa boleh bantu? Kalau Nabi maut tak boleh bantu kita, harap siapa boleh bantu? Tak ada siapa boleh bantu. Meranalah kita pada waktu na'uzubillah. Nabi Muhammad SAW melihat tanda yang ada pada umatnya, iaitu tanda solat dan wuduk. Mereka yang mempunyai tanda-tanda tersebut tetapi tidak mengikut perintah Nabi Muhammad SAW akan dihalau dari kolam kausar pada hari kiamat kelak. Semayang dah, puasa dah, ada tanda dah. Tetapi perjalanan hidupnya, manhaj yang diikutinya bukan syariat Nabi Muhammad SAW. Metodologinya salah. Sebab tu antara punca utama orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah al-fasad fil i'tiqad, akidah yang salah, pemikiran yang metodologi yang salah dalam kehidupan ini. Sebab itu kena jaga-jaga. Akan dihalau daripada kolam kausar. Hal ini menunjukkan bahawa umat Islam mestilah mengikut perintah Nabi Muhammad SAW secara sepenuhnya. Umat Islam akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di kolam kausar. Jadi kita kena ikut syariat. Jangan lari daripada syariat ini. Hadis di atas menunjukkan bahawa selepas Nabi Muhammad SAW wafat, iaitu pada akhir zaman termasuk zaman kita ini, akan berlaku orang-orang yang berebut jawatan kerana berkehendak akan harta dan kedudukan. Jadi antaranya golongan yang seumpama ini, yang nak jawatan, berebut pada jawatan bukan kerana nak berebut, nak berkhidmat, tapi berebut kerana gajinya itu. Kan berkendakkan harta, berkendakkan kedudukan. Selain itu, mereka ingin menjaga kepentingan diri dan kumpulan mereka, bukan untuk menunaikan amanah agama serta menegakkan Islam. Inilah golongan yang mengambil jawatan untuk dunia, bukannya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, syariatnya, dan membela umat. Padahal mengambil jawatan untuk menegakkan syariat Allah merupakan fadilat yang paling besar. Sebab itu kita pesan sangat-sangat kepada diri kita sendiri dan sesiapa sahaja yang mendapat jawatan, ingatlah pesanan ini. Kita dapat jawatan satu tanggungjawab, satu amanah. Bukan untuk merebut kekayaan, bukan mencari keseronokan. Tidak, itu satu tanggungjawab yang kesengsaraan akan menanti kita kalau kita gagal melaksanakan tanggungjawab ataupun amanah ini. Tugasnya lah untuk membela umat.
Tugasnya untuk menegakkan syariat, menegakkan agama Allah, ikut kehendak Allah, bukannya ikut kehendak manusia. Pernah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh, al-imamul adil, wa syabun nasha fi ibadati rabbih, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, wa rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, wa rajulun talabathu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuh, wa rajulun zakarallahu khaliyan fafadat aynah. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah, seorang yang hatinya selalu terikat kepada masjid, 2 orang yang saling mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dan berpisah kerana Allah juga. Seorang lelaki yang diajak berzina oleh wanita yang kaya dan cantik, tapi dia menolaknya sambil berkata, aku takut kepada Allah. Seorang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dikala sendiri hingga meleleh air matanya basah kerana menangis. Jadi sidang penonton sekalian, disudahi dengan hadis ini menceritakan satu golongan yang kita bahaskan ini, iaitu pemimpin. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil yang ini pemimpin yang melaksanakan syariat Allah. Itu pemimpin yang adilnya. Yang melaksanakan syariat Allah, yang ke arah itu, walaupun kita tidak mampu untuk menegakkan sepenuhnya, tapi kita ke arah itu. Hasrat kita ke arah itu. Sedikit demi sedikit kita ke arah itu. Kena berusaha. Walaupun kita belum jaya, itu tak ada masalah. Allah tidak akan, dia tak tanya kita pasal berjaya ataupun tidak berjaya. Dia tak tanya itu. Dia akan tanya kita, kamu buat ke tidak? Berjaya tak berjaya itu Allah akan bagi. Yang penting, apakah usaha kita ke arah itu? Sebab itu kita tengah berusaha dan akan berusaha dan terus berusaha untuk menegakkan syariat Allah semampu kita, sesempurna yang kita mampu buat selagi mana kita bernafas ini. Jadi 7 golongan yang akan mendapat keistimewaan ini akan berada naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Tak ada naungan lain dah. Allah yang akan akan memberi naungan ini. Yang pertama sekali kepada pemimpin yang adil tadi. Itu kelebihannya bagi siapa yang adil. Satunya orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ni contohnya ramai di kalangan kita lah, khususnya Abang Azhar. Dalam surah kita ni Abang Azhar selalu hati dia ni duduk bila nak buka masjid, bagus tu dari satu sudut hati terikat dengan masjid ni. Bila nak buka surah ni tak puas hati ni. Bagus dari satu sudut lah, bagus dah tu. Tapi dari sudut yang lain, sebenarnya kita ni dapat free-free ya. Pahala itu kena ingat juga. Dapat free-free pahalanya. Kita dah jelaskan banyak kali dah. Kalau dulu kita ni ahli surah, ahli masjid, sekarang tak boleh pergi, tak ada masalah. Bukan kerana kita tu, kerana SOP-nya untuk kawal kita semua daripada dijangkiti oleh COVID ni, masalah ini, maka tidak dibenarkan kita pergi secara ramai-ramai lah untuk mengelakkan itu. Tak ada masalah dari segi pahalanya. Allah ni tetap beri dengan syarat kita duduk pergi masjid lah. Kalau baru niat nak pergi tak jadi. Kita dah jelaskan itu. Tapi baguslah hati terikat dengan surau ni. Jadi siapa yang tak pergi, tak boleh pergi pun, hati dia kena memang macam ni. Memang nak pergi tapi dia macam mana tak boleh pergi. Ini akan ada naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahniahlah kepada Abang Azhar dan sesiapa sahaja yang hati dia terikat dengan masjid, termasuk dalam kumpulan ini insya-Allah. Yang ketiga, orang muda yang beribadah kepada Allah. Ini orang yang muda, yang membesar dia ni
beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita macam mana kita ni? Kita ni tua-tua baru nak dekat dengan agama. Alhamdulillah okey lah. Ramai yang rakan-rakan kita bila dia cerita, saya dulu berat ustaz, saya dulu ni apa maksiat tak buat. Tak apalah, itu kisah lalu. Sekarang ni kita dah baik-baik dah, ramai yang dah berubah dah. Alhamdulillah. Dulu mana kena puasa-puasa Asyura, puasa Taswa' ni. Mana pernah kenal korban-korban ke apa benda ke, semayang-semayang sunat. Sekarang dah berubah dah kenal dah, alhamdulillah. Tapi golongan ini golongan yang dia membesar, memang berterusan buat amal ibadah daripada dulu baik, sekarang baik, seterusnya baik. Ni kumpulan, tak apalah, kita penghujung pun okey dah, alhamdulillah dah. Jangan penghujung pun tak sedar-sedar diri lagi, na'udzubillah dah. Ada juga orang dah lanjut usia, dah pergi Mekah dah pun, tapi masih tak berubah lagi. Kita nak apa lagi kita kalau masih tak berubah lagi? Masih tak terikat dengan masjid lagi, hidup tidak tak penuhi dengan amal ibadah lagi. Duk masih macam biasa juga, buat perangai dulu juga. Ini nak buat apa lagi kitanya? Kalau dah tu, kalau yang muda pun mati juga. Setengah ada orang kata, bukan tua mati, muda mati juga. Yang kemudian tua, kau dah dekat dengan mati. Kita kena ingat begitu. Jadi kita kena beringatlah, fokuslah kepada amal ibadah, fokuslah kepada akhirat pula. Baik. Orang yang berkasih sayang bertemu dan berpisah kerana Allah. Dua orang berkasih sayang. Yang ni kita kena ada kawan yang mempunyai tahap hubungan kita dengan dia, tahap uruf. Ada hubungan uruf. Kita cintakan dia kerana Allah, bukan kerana apa. Yang ni anugerah Allah sebenarnya. Anugerah Allah yang Allah tahukan antara dua hati. Allah ikat antara dua hati. Yang tanpa sebab. Bukan kerana dia tu kaya, bukan kerana dia tu suka tolong orang. Tak entah kenapa. Kita cintakan dia cintakan kita hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia saling berhubung, saling hadiah menahid tanpa sebab apa-apa, hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tak ada, adakan. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar beri kepada kita satu kawan, satu rakan kita yang taraf ini. Terhubungan kita dengan dia tak ada sebab, bukan nak ada kepentingan apa-apa, entah kenapa. Kita suka beri hadiah kepada dia, dia suka beri hadiah kepada kita. Saling bertukar-tukar hadiah, saling bertanya khabar, hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi paling kurang kena ada salah satu. Paling kurang. Kalau ada ramai lagi baiklah. Ingat tu. Carilah sesiapa yang sesuai dan doalah kepada Allah agar anugerahkan nikmat ini kepada kita untuk kita manfaatkan nanti di hari akhirat nanti. Dia bukan setakat buat dapat naungan ni, dia ada bahagian syafaat pula. Jadi paling kurang seorang itu paling low class. Soal itu boleh bagi syafaat kepada seorang yang lain. Jadi anda kata kita ni kawan ni, dia pilih kita. Kalau pilih, dia dapat pilih seorang. Kalau pilih ramai, insyaAllah kita termasuk. Kalau dapat pilih seorang pun, dia akan pilih kita lah sebab kita kawan rapat dia. Itu. Baik, itu faedahnya. Seterusnya. Orang yang dapat menahan nafsunya ketika diajak oleh perempuan yang cantik, rupawan dan bangsawan untuk melakukan maksiat, namun dia berkata, aku takutkan Allah. Ini jati diri kita dengan keimanan, dengan ketakwaan kita. Apapun keadaan, inni akhafullah, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Itu cara kita menjawab, cara kita melepaskan diri, inni akhafullah. Qala ma'azallah. Cara nak lepas diri kita. Dan sesiapa sahaja yang mengajak kita untuk buat maksiat, buat jahat, itu lafaz yang kita katakan, inni akhafullah. Qala ma'azallah, aku berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil kat mana tu? Banyak kisah lah, antaranya kisah Nabi Yusuf. Digoda oleh Zulaikha. Qala ma'azallah. Ataupun kita kata ittaqullah, ittaqillah. Takutlah kamu kepada Allah. Ataupun inni akhafullah. Ambil kat mana tu? Kisah yang 3 orang dalam gua tu kan, yang terperangkap tu. Inni akhafu, aku takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak jadi berzina tu. Baik. Yang seterusnya, yang keenam, orang yang memberi sedekah di tempat yang sunyi sehingga apa yang disumbangkan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kiri. Ini golongan yang keenam, yang bersedekah secara rahsia. Orang tahu ada, orang tak tahu pun ada juga. Ini bermacam cara kita boleh buat. Kita boleh bersedekah secara rahsia. Sekarang ni ramai orang buat lah.
Macam di tempat kita ni yang saya kata duk sponsor ni. Jadi antaranya bila situasi tertentu tak tahu siapa yang dah bayar. Nasi kerabu minggu lepas contohnya, tak tahu siapa yang dah bayar. Jadi kita nak sponsor tak boleh. Tak tahu siapa dia. Itu contoh yang baik. Tak tahu siapa. Dirahsiakan siapa yang tukang sponsor itu. Kita nak bayar, dah ada orang bayar, Ustaz. Kan kita dah isytihar yang kita nak bayar. Ada orang sponsor, ada orang lain. Jadi orang lain nak sponsor pun tak boleh. Tak tahu ada orang lain yang rahsia sponsor dah. Ini termasuk dalam kumpulan ini, baguslah apa yang dibuat itu. Tapi bagilah peluang orang lain pula. Jangan duk kita orang yang sama je. Bagi tempat lain, orang lain pun nak sponsor juga. Bakat-bakat. Betul ansur lah. Jangan duk berebut. Tapi sebenarnya baguslah berebut dalam kebaikan ni. Tapi orang lain pun nak berebut juga untuk buat kebaikan. Bagi peluang lah juga, tolonglah. Baik, itu sedekah yang rahsia. Jadi saya ada belajar dengan guru saya cara sedekah yang rahsia ni. Guru saya ajar. Caranya sedekah yang mudah lah. Bila ada orang minta derma, minta apa, mana kita ambil tangan kita tak dalam poket, tak ada pek, tanpa kita lihat. Kita ambil, kita bagi. Tu rahsia tu. Nasib lah. Boleh jadi RM1, boleh jadi RM5, boleh jadi RM10, boleh jadi RM50, boleh jadi RM100. Atau lebih daripada itu. Tu cara dia nak jaga, dia ajar. Cara dia tu. Ikhlas dia tu. Kita sendiri tak tahu berapa. Ya saya sebagai muridnya ni buat juga. Tapi kita dah rancang dah lah kat depan tu RM1. Yang belakang tu yang mahal-mahal. Jadi ambil kat depan. Tu tak aci macam tu. Susun dah. Atau taklah poket mana. Dah tahu dah. Tu tak boleh. Yang akhir sekali. Orang yang berzikir, beribadah dan menangis di tempat yang jauh daripada pandangan orang lain kerana takut kepada Allah SWT. Ini buatlah. Kalau tak boleh selalu, kadang-kadang seminggu sekali ke, bangun malam sembahyang tahajud, mengalir air mata. Itulah munasabah-munasabah tu. Kau tak boleh buat berterusan pun pada waktu-waktu tertentu. Bila nak masuk waktu-waktu yang besar-besar, contohnya nak masuk bulan Ramadan, nak pergi Mekah ke, ataupun di Mekah, di Madinah ke, bila kita ada peluang nanti pergi buat haji, buat umrah, atau nak masuk 10 Muharram, 10 Zulhijjah, hari besar-besar macam ni, kita bangun malam itu, kita bertaubat kepada Allah, mengalir air mata kita. Paling kurang. Kalau tidak boleh buat setiap minggu ataupun setiap malam, ataupun buat acap kali, paling kurang waktu-waktu besar kita kena buat. Masuk kumpulan ini yang boleh mengalirkan air mata, tanda kita ni takut kepada akhirat. Menangis tu, orang menangis ni menangis kerana takutkan Allah, tu fadilat dia besar ni. Air mata yang mengalir kerana takutkan Allah ni, nak api neraka tak berani kali dia dekat. Kita boleh menangis tapi tengok cerita P.Ramlee tak aci. Takut apa? Itu bukan takutkan Allah tu, itu sedih. Menangis tengok filem ni style, menangis sedih, itu tak kira lembut hati tu. Baik. Jadi pengajaran daripada hadis ini, jangan sekali minta jawatan atau diberikan amanah. Sesiapa sahaja yang minta jawatan tidak akan dibantu oleh Allah, manakala orang yang diberikan jawatan akan mendapat pertolongannya. Jadi asas basicnya jangan mohon jawatan. Itu basic kita. Kalau diberi jawatan, kita laksanakan jawatan itu sebaik yang mungkin. Kita tak minta. Tapi bila diberikan, maka kita akan melaksanakan dengan sebaik mungkin. Dalam kaedah kita, siapa yang minta-minta, dia orang pertama tak layak. Kita kena pegang macam tu. Siapa yang duk kampanye, duk lobby-lobby, dia orang pertama tak layak. Kita ingat, sebab Allah tak akan bantu dia. Sebab dia duk minta-minta. Duk nak sangat jawatan. Hendaklah bersabar dalam menghadapi kezaliman penguasa atau pemimpin yang mengumpulkan dunia. Kelak pada hari kiamat akan dapat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan diberikan peluang untuk minum dalam Telaga Kausar. Tapi anda kata berlaku juga situasi ini. Ada juga golongan, tak boleh lagi. Pasti akan ada orang yang memohon jawatan dan dapat jawatan itu, mereka tidak amanah. Dan kita pula bagi rakyat jelata ini, bersabarlah dengan mereka. Bersabarlah dengan mereka. Apa yang mereka buat itu, mereka akan kena. Mereka tetap akan kena. Kita bertemu dengan Nabi nanti, kita dapat minum air Telaga Kausar. Hadis Nabi SAW menunjukkan kemuliaan bagi umat yang akan mendatangi telaga baginda SAW yang kelak. Itu keistimewaan orang yang dapat minum. Dah sebut dah tadi, bagaimana keindahan, kehebatan air Telaga Kausar ini. Siapa yang minumnya, dia tak akan dahaga sampai bila-bila.
Sesungguhnya urusan kepimpinan ialah amanah yang hanya diserahkan kepada mereka yang memenuhi syarat sebagai seorang pemimpin. Jadi kepimpinan ni satu amanah, bukan satu kemuliaan, bukan satu keseronokan. Itu kita kena pasang niat dalam hati kita ni, faham betul-betul. Kepimpinan, jadi pemimpin ni bukan satu benda istimewa, bukan satu benda yang kita boleh bersukaria, bergembira, tidak. Satu benda sedih, perkara sedih. Satu perkara, satu bala lah. Satu bala. Satu bala besar yang kita dapat. Belum tentu yang menyebabkan kita dekat sangat dengan neraka, dekat dengan neraka ni. Nak selamatkan daripada neraka tu kena buat laksana kat mana, maka jauhlah kita. Kena ingat macam tu. Dia macam letak kat pisau kat leher kita, macam nak bunuh diri begitu ya. Dapat jawatan ni. Silap-silap terkerak leher sendiri, silap-silap. Sebab tu jangan kita berasa bangga sangat, jangan rasa hebat sangat bila dapat jawatan. Itu amanah daripada Allah SWT. Laksanakan dengan secara sebaik-baiknya dan kita akan selamat. Jadi sidang penonton sekalian, cukuplah itu untuk kali ini. Kita akan sambung lagi pada kuliah akan datang. Lain kali akan berhubung dengan sabar dalam menghadapi musuh. Jadi ingat, siapa yang boleh jawab dengan tepat dan juga cepat, jawab ke bawah ini, akan dapat anugerah sama ada nasi Arab ataupun nasi kerabu dan juga ibu. Jadi itulah dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita semua akan dijaga oleh Allah SWT, diberi kemampuan untuk kita melaksanakan apa yang kita tahu ini. Semoga kita lebih baik daripada semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.